Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca Tahikam kalam yang ketiga. Sawabikul himami la takhrikul aswaral aqdari. Kekerasan semangat atau perjuangan itu tidak dapat menembusi tirai takdir. Kekerasan semangat atau perjuangan itu tidak dapat menembusi tirai takdir. Okey, dalam setiap kehidupan seorang manusia, Allah Ta'ala dah tentukan laluan masing-masing. Kita tak boleh tumpang laluan orang lain. Orang lain tak boleh tumpang laluan kita. Allah tak ada tentu segala-galanya. Sama ada kita setuju ke tidak, kita tak mampu nak merubah tirai takdir. Itulah takdir Allah Ta'ala ke atas setiap hamba dia. Ya? Tugas kita sekadar menerima takdir Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala takdirkan bahawa Allah kurniakan kita kebaikan, maka kita belajar untuk bersyukur dengan kebaikan tersebut. Jika Allah Ta'ala uji kita dengan satu ujian, kita belajar untuk redha dengan ujian tersebut. Kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai baik belum tentu baik untuk kita. Apa yang kita lihat buruk pada kita belum tentu ia buruk pada kita sebenarnya. Allah Ta'ala Maha mengetahui setiap takdir yang Allah tentukan untuk kita. Hanya apalah penting kita belajar untuk redha segala takdir Allah Ta'ala. Apa yang kita rasa buruk tadi, yang kita tak baik untuk kita, pada benda tu yang paling baik untuk kita. Oleh kerana kita tak tahu dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, kita hendaklah berusaha memenuhi hajat dan keperluan kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita seharusnya berusaha untuk memenuhi hajat dan keperluan kita. Tapi perlu diingat bahawa usaha kita tidak akan dapat merubah takdir Allah Ta'ala. Tidak akan dapat merubah suratan takdir. Jika kita sakit, kita perlu dapatkan rawatan. Jika sakit tak juga sembuh, itulah suratan takdir untuk kita dan kita perlu redha. Jika kita nak duit, kita kena kerja. Setelah kita bekerja bertukar lumuh, Allah masih tak bagi kita kesenangan dan kemewahan. Itulah takdir Allah untuk kita dan kita perlu redha dengan takdir Allah. Walaupun di sana ada yang diberi kekayaan oleh Allah tanpa usaha. Mereka dilahirkan dalam keluarga kaya raya. Harta pusaka yang diperolehi sudah lebih dari cukup untuk keperluan hidup mereka. Tapi kekayaan yang dimiliki belum tentu boleh memberi mereka kebahagiaan. Allah Ta'ala ada tentukan siapa kedua ibu bapa kita. Allah dah tentukan apa bangsa kita. Kita kena terima benda macam tu, kita tak boleh takwil. Jangan banding ibu bapa kita dengan ibu bapa orang lain. Kerana ibu bapa kita seorang tukang kayu, tukang rumah, kita banding dengan ibu bapa orang lain seorang cikgu sekolah. Jangan banding. Ya? Memang ibu bapa kita tukang kayu, dia tak cerdik, tapi dia bimbing kita dengan cara dia setakat ilmu yang dia ada. Kita belajar bersyukur, belajar redha dengan kedua ibu bapa Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itu laluan yang kita perlu lalui. Orang dapat ibu bapa dia cikgu sekolah, cerdik, boleh bimbing, itu Alhamdulillah. Kita ibu bapa tukang kayu, kita bersyukur juga. Ya? Itu takdir Allah Ta'ala untuk kita. Jangan ingat bahawa orang yang Allah Ta'ala kurnia dia segala kelebihan dunia, dia bahagia hidup dia, dia belum pasti sebenarnya. Berapa ramai orang yang dapat segala kekayaan, akhirnya dia kecewa dan putus asa. Zahirnya kita nampak comel molek, hakikatnya dia saja yang tanggung masalah yang dia hadapi tadi. Berapa ramai orang kaya yang segala-gala dia ada, akhir hidup dia kesal, dia menyesal. Kerana dia tak ambil kesempatan untuk hidup, untuk bahagiakan hidup dia. Dia sibuk mencari harta benda. Dia tak sedar bahawa harta benda itu merosakkan hidup dia.
sehingga dia hilang kebahagiaan. Berapa ramai orang kaya tapi Allah tarik rezeki. Dia harta benda banyak tapi Allah tak tarik rezeki. Dia diserang kecil manis. Akhirnya apa jadi? Dia makan biskut kering dengan TO saja. Kena sakit kecil manis, yang dimakan biskut kering dengan TO. Kita yang kerja kebun tadi, walau makan ubi kayu, sepinggang seorang dia ubi kayu, penuh selera, penuh nikmat. Walaupun sekadar kita makan ubi kayu, kita tak ada harta. Ya? Jadi kita sedarlah bahawa kita hidup ada dalam takdir Allah Ta'ala. Kita belajar terima seadanya. Jangan takwil segala takdir yang Allah tentukan atas kita. Ya? Inilah kalimah sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdari. Ya? Segala kekuatan yang kita usaha kita tak akan dapat merubah tirai takdir. Ya? Yang penting kita belajar bersyukur jika Allah Ta'ala nikmat, dan kita belajar redha jika Allah Ta'ala turun kita ujian. Kita perlu ingat hidup atas muka bumi itu singkat sebenarnya. 60 tahun, 70 tahun saja. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur dah 20 tahun dah. Tidur saja 20 tahun dah. Masa tidur kita tak ada masalah apa dah. Singkat sangat hidup kita. Yang pentingnya kita cuba cari kehidupan akhirat. Pasal kehidupan akhirat ada kehidupan yang kekal abadi. Ya? Ini barang je tapi penuh makna sebenarnya. Ya? Ini sesuai dengan hukum imbang yang 6. Qada dan qada Allah Ta'ala. Kita terima, kita tidak, dia tetap akan berlaku. Ya? Dia tetap akan berlaku. So, kita terima atau kita tolak seadanya. Ya? Pasal ada istilah dia, kullum inillah. Semua dia Allah SWT berlaku. Walau zahir tengok orang ke anak kita, orang bahan kita, hakikatnya dia Allah SWT. Pasal tu, kalau kita nak mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengadu pada manusia. Allah Ta'ala lah yang mengarah segala manusia untuk melakukan kebaikan pada kita atau melakukan kezaliman pada kita. Kita tak pernah tahu. Allah Ta'ala yang menentukan hati-hati manusia untuk baik kita atau wajah kita. Jadi apa hak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasa cukup setakat ni. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.